Selamat pagi, saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini kita akan sambung dengan pedoman yang diambil dari buku Efesus bab 3. Di dalam bab 3, ia mengutamakan ciri-ciri berikut. Ayat-ayat dari 1 hingga 13 ada menyatakan misteri-misteri Tuhan yang didedahkan dan diumumkan untuk kita di dalam Alkitab di buku Efesus. Bahagian kedua dari ayat-ayat 14 hingga 22 menegaskan bahawa doa ialah kekuatan rohani kita semua. Pada pagi ini, kita juga akan mengambil masa untuk memuji Tuhan dengan lagu Ku Daki Jalan Mulia Ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang, ya Tuhan bimbing diriku makin dekat kepadamu, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap terima kasih kerana dapat mendengar dan akan mempelajari firman Bapa Tuhan mengenai misteri-misteri yang akan didedahkan kepada kita semua. Kami hanya meminta bahawa Roh Tuhan akan bersama-sama kami sekalian pada hari ini dan pada masa ini, supaya kami akan selalu hidup di dalam sukacita dan di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur akan semua pemberian kurnia kepada kami yang akan sampai juga bersama keluarga kami yang akan beriman di dalam firman Tuhan, Alkitab, dan akan memegang dan percaya pada janji-janji dan hukum Tuhan untuk selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, rumusan dari bab sebelum ini, iaitu di bab 2, ialah berikut. Kita akan merenung kehidupan kita sebelum dan selepas kita mengenal Kristus. Sebelum ini, kita mati secara rohani di dalam dosa-dosa. Sekarang, kita hidup di dalam Yesus Kristus. Sebelum ini, kita kena kemurkaan Allah. Sekarang, Allah memberikan rahmat dan kasih kurnia-Nya kepada kita. Sebelum ini, kita mengikut kehidupan duniawi. Sekarang, kita dapat memegang
dan berdiri di dalam kebenaran Kristus. Sebelum ini, kitalah musuh Allah. Sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Sebelum kita di dalam cengkaman roh-roh jahat, sekarang kita dibebaskan di dalam Kristus untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Akhir sekali, sebelum ini kita mengikut tabiat manusia dengan hidup tabiat fikiran yang jahat. Sekarang kita dibangkitkan bersama-sama Kristus demi kemuliaan Allah. Di dalam bab 3, ayat-ayat dari 1 hingga 2. Aku Paulus dipenjarakan kerana Kristus Yesus untuk kepentingan kamu orang bukan Yahudi. Pada ketika itu, Paulus dipenjarakan di dalam tahanan rumah. Paulus masih bebas untuk bergerak hanya di dalam rumah pada siang pagi dengan pengurusan askar Roma. Tetapi pada waktu malam, dia akan dirantai bersama askar supaya Paulus tidak akan dapat melarikan diri sebelum dia dipanggil untuk perbicaraan di mahkamah di depan Raja Agrippa. Dari Kisah Rasul-Rasul ayat 20, bab 26 ayat 11. Paulus sedar bahawa Yesus adalah Tuhan-Nya dan dia sanggup dipenjarakan demi imannya di dalam Yesus. Yang kedua, untuk orang-orang yang bukan Yahudi, maksudnya sebab utama Paulus dipenjarakan dan menunggu untuk perbicaraan di mahkamah adalah kerana usaha dakwahnya bagi pihak orang-orang yang bukan Yahudi, iaitu kami sekalian, untuk mendengar perkabaran Injil. Nombor 1, walaupun Paulus sanggup menderita kerana pendirian dan untuk mengkabarkan Injil berita baik ini, dia tidak berputus asa. Paulus tidak ingin orang berkasihan kepadanya kerana dia dipenjarakan. Dia ingin pembaca suratnya memahami bahawa inilah pengutusan dari Tuhan untuk perkabaran Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Di dalam ayat 2, Paulus menganggap inilah tugasan dan pengutusan yang diberikan kepada khasnya adalah suatu tanggungjawab yang agung. Ini merujuk kepada misteri di dalam Yesus Kristus dan rancangan Tuhan untuk gerejanya. Ini adalah untuk kami sekalian yang bukan orang-orang Yahudi agar dapat memasuki ke dalam kerajaan dan rencana Tuhan. Marilah kita puji pemberian kurnia kepada kita sekalian. Adakah kita menjadi hamba Tuhan yang setia kepada pemberian rahmat dan kurnia Tuhan dan penyelamatan Yesus? Paulus setia kepada pengutusannya dan sanggup berkongsi iman dan Injil berita baik ini kepada orang lain. Adakah kita sudi berbuat sedemikian dan ingin berkongsi iman kita di dalam Yesus kepada keluarga kita dan kawan-kawan kita? Di dalam bab 3 ayat 3 hingga 6, Injil telah dikongsikan dan diberitakan oleh Paulus sebagaimana yang dicatat juga di Galatia bab 1 ayat 11 hingga 12. Saudara-saudaraku, kamu harus tahu bahawa berita baik yang aku kabarkan itu tidak berasal daripada manusia. Aku tidak menerima berita itu daripada manusia. Tiada seorang pun mengajarkan kepadaku. Yesus Kristus sendirilah yang menyatakan berita baik itu kepada aku. Injil diberitakan dan diwahyukan oleh Yesus Kristus kepada Paulus. Di ayat 5, Roh Kudus itu ialah guru kita dan telah mewahyukan misteri kepada rasul-rasul supaya ia akan diberitakan. Kebenaran ini
akan mengukuhkan lagi gereja Tuhan. Dan kebenaran Allah akan dapat diterangkan dengan lebih lanjutnya. Rasul-rasul dan nabi-nabi adalah orang yang kudus. Kerana inilah berita yang kudus dari Tuhan yang kudus dan telah diberitakan melalui Roh Tuhan dan akan menguduskan orang yang percaya pada firman Tuhan. Seperti di 2 Petrus bab 1 ayat 21 hingga 22. Tetapi Roh Allah menguasai orang semasa mereka menyampaikan perkabaran yang datang daripada Allah. Di ayat 5, isi kandungan misteri kepada orang-orang bukan Yahudi ada bersama-sama berkatnya di dalam tubuh Yesus. Demikian juga kita semua, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, baik hamba maupun orang yang bebas, kita semua sudah dibaptis oleh Roh yang sama, supaya kita menjadi satu tubuh. Allah sudah mencurahkan Roh yang sama itu kepada kita. Inilah yang dicatat di Efesus bab 1 ayat 13. Allah mengurniai kamu Rohnya yang telah dijanjikannya itu. Oleh itu, Yesus bersama-sama kita dan kita mempunyai pengharapan yang mulia kerana Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama kita. Dan Allah telah mengurniai Rohnya kepada kita sekalian bila kita mula percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Di dalam bab 3 ayat 7 hingga 13, di ayat 7, Paulus dikenali sebagai petugas atau hamba kepada Injil. Dia menerima pemberian rahmat Tuhan yang merujuk kurnia-kurnia yang berlainan yang diberikan Tuhan. Di buku Roma ayat bab 12 ayat 4 hingga 10, dan diberikan tugas istimewa sebagai rasul yang diberikan dengan kuasa rahmat Tuhan. Ayat 4 dari buku Roma bab 12. Tubuh kita mempunyai banyak anggota dan setiap anggota tubuh mempunyai tugas yang berlainan. Begitu juga halnya dengan kita. Sungguh pun bilangan kita banyak, tetapi kita satu tubuh kerana kita bersatu dengan Kristus. Kita semua dihubungkan satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota daripada satu tubuh. Ayat 6. Oleh itu, kita harus menggunakan kurnia-kurnia yang berlainan menurut rahmatnya yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Jika kita mempunyai kurnia untuk mengkhabarkan berita daripada Allah, kita harus melakukannya menurut kebolehan yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Jika kita mempunyai kurnia untuk menolong orang lain, kita harus menolong mereka. Jika kita mempunyai kurnia untuk mengajar, kita harus mengajar. Jika kita mempunyai kurnia untuk menggalakkan orang lain, kita harus melakukannya. Sesiapa yang mempunyai kurnia untuk berkongsi milik dengan orang lain, harus melakukannya dengan murah hati. Sesiapa yang mempunyai kurnia untuk menjadi pemimpin, harus memimpin dengan tekun. Sesiapa yang mempunyai kurnia untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, harus melakukannya dengan sukacita. Di ayat 8, Paulus menganggap dirinya yang paling hina antara umat Allah. Namun, Allah mengurniai Paulus tugas istimewa untuk mengisytiharkan berita baik kepada orang bukan Yahudi. Berita itu tentang berkat-berkat yang tidak terhingga daripada Kristus. Di ayat 9, misteri ini akan diberitakan kepada semua orang untuk dapat mengenal dan memahami Injil. Injil berita baik ini adalah untuk semua orang. Di ayat 10, pengsaksian gereja adanya mempunyai ciri untuk berdoa.
Gereja akan melaksanakan rencana Tuhan dan mempunyai berkat Yesus dan tanggungjawab untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Ayat 11. Tugasan dan misi gereja Tuhan adalah untuk melaksanakan rencana Tuhan untuk Yesus Kristus. Tugasan kita pula ialah untuk beriman di dalam Kristus. Kita percaya di dalamnya dan menerima rancangan Tuhan. Kita akan diberikan kekuatan di dalam kesusahan yang kita lalu ataupun yang orang lain hadapi. Paulus mengingatkan kita, jangan berputus asa bila kita menghadapi cabaran dan kesusahan yang sedemikian ini. Di ayat 14 hingga 21, Paulus berdoa untuk gereja dengan fokus yang utamanya untuk diberkati Tuhan, gereja-gerejanya. Gereja itulah keluarga Tuhan di dunia dan di syurga. Gereja dimiliki Tuhan Yesus Kristus, di mana kita nak menamakan dan menerima sifat-sifat Yesus yang khas. Paulus berdoa agar Allah memberikan berkat-Nya yang berlimpah-limpah di syurga dan menguatkan batin kamu dengan roh-Nya. Di ayat 17, semoga Kristus tinggal di dalam hati kamu kerana kamu percaya kepada-Nya. Dan Paulus berdoa, aku berdoa supaya semua perbuatan kamu berakarkan dan berdasarkan kasih. Dengan demikian, kamu bersama-sama umat Allah dapat sungguh-sungguh memahami betapa luas dan panjang serta betapa tinggi dan dalam kasih Kristus. Di ayat 19, yang dengan akal manusia tidak dapat difahami sedalam-dalamnya. Semoga kamu mengenal kasih Kristus sehingga kamu memperolehi sifat Allah. Dari ayat 20 hingga 21, dengan kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita, Allah dapat melakukan perkara yang jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau fikirkan. Hendaklah Allah dimuliakan selama-lamanya di kalangan jemaat melalui Kristus Yesus. Terpujilah Allah. Kita berdoa agar kemuliaan Tuhan dapat disaksikan di dalam gereja Tuhan dengan kelakuan yang baik yang dapat ditunjukkan dengan berjalan di dalam iman Tuhan, berjalan seperti Kristus, menjadi pengikut Tuhan yang setia, dan hidup kita dijiwai kasih dan hidup di dalam cahaya Tuhan. Saudara-saudari, kesimpulan untuk bab 3 ialah kita harus sudi mengkhabarkan Injil Tuhan. Kita diberikan tugasan ini seperti Paulus. Yang kedua, kita harus sedar bahawa rancangan Tuhan itulah untuk kita memberitakan Injil. Dengan pemberian kurnia-kurnia yang diberikan, kita semua adalah tubuh Kristus di dalam gereja Tuhan. Dan kita harus ingat bahawa roh Tuhan akan bersama kita sekalian. Yang ketiga, pemberian kurnia Tuhan Injilnya adalah untuk semua orang. Tidak kira yang tua, yang muda, di sini, yang di sana, atau di mana-mana pun. Injil Tuhan adalah untuk semua. Yang akhir sekali, kita adalah umat Tuhan. Dan melalui jemaah gereja Tuhan, kita sama-sama akan berdoa. Dan inilah akan menjadi kekuatan kita, kekuatan rohani kita di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristian dan anak-anak Tuhan. Doa. Ya Bapa, kami bersyukur dengan pemberian Injil Tuhan, berita baik ini untuk kami sekalian.
kami bersyukur dengan misteri-misteri Tuhan yang diberitakan melalui Paulus telah membantu kami untuk memahami lebih lagi pengutusan Tuhan kepada kami. Kami hanya minta Roh Kudus Tuhan akan membantu, mengiring dan mengingatkan kami sekalian bahawa kamilah yang menjadi sebahagian daripada tubuh Kristus dan gereja Tuhan. Kami ingin menjadi umat Kristian yang setia di dalam hukum Tuhan dan janji-janji Tuhan yang dirahmati kepada kami sekalian. Bantulah kami agar boleh melalui kehidupan yang mulia yang akan memberi keagungan Tuhan di dalam keluarga kami dan kawan-kawan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.